Walaupun tak ada respon pun saya akan cakap juga. Okay. So, untuk makluman, next week, bukan next week. Bila? Seperti yang telah dijanjikan, test akan buat pada 2. Betul? Betul. 2. Senang je. Aku pun boleh jawab lah. Okay, test akan buat 2. Okay. So, tapi nanti saya beritahu balik lah. Saya update balik dulu. Okay, saya update balik. Ni siapa ni? Amira. Amira tengah lipat baju Tengok, baru sekarang nak keluarkan nota. Apa? Bukan doktor, saya tengah cari kertas tambahan. Okay. Mulai. Okay. So, saya nak masuk chapter last lah ni. Ni chapter last saya sebelum you jumpa Dr. Fauzan Okay. So, saya rasa kalau ikutkan 2 bulan ni last lah saya jumpa you orang. Lepas tu nak raya lah. Okay. So, I will move to chapter 5. Apa semua bagi smiley face ni? Okay. So, kita akan tengok apa tu konsep think globally, act locally. Kalau kita faham dari sini, maknanya kita fikir secara global, tapi kita act secara macam contoh personal lah. Okay. So sometimes kita punya small step kita akan bagi impact pada global. Okay. Okay. Bukan kata orang politik saja ataupun sebab masing-masing dia akan mainkan peranan dia. Okay. So kita tengok harmful environmental cost Okay. Most things cost a lot more than you think. Okay. Contoh, we can include harmful environment cost in the price of good and service. Sepatutnya kita boleh include the harmful environment kan. Contoh, kita buat kertas. Sebenarnya kita beli sekeping kertas berapa sen je kan. Okay. Satu rim tu mungkin dah RM10. Tapi adakah harga tu dia termasuk sekali dengan macam kos pokok tu tumbuh ataupun kita kos pokok tu ditebang. Tak ada tak masuk. Tapi kalau dia masukkan, semua benda akan jadi mahal. Okay. So the market price or direct price that you pay for something does not include most of the indirect or external cost of harm to the environment and human health associated with it, production and use. Maknanya dia tak bagi macam contoh dia kalau contoh okey dia apa kesan dia kepada manusia ke semua tu dia tak masukkan pun Okay. So this reason such costs are called as a hidden cost. Cost ni lah. So kalau tengok gambar ni biasanya okay, kita tengok this one adalah macam contoh kalau kita tengok basic cost ni adalah cost yang kita beli, tapi inilah hidden cost dia. Okay, sama juga dengan macam ni dengan akademik ni kan. Ni berjaya kan, tapi bawah ni adalah macam mana kita nak apa yang kita dah buat untuk menjayakan kita punya semua benda ni Okay. Ni biasanya tak nampak kan. Contoh macam Mira jadi MPP kan. Okay. Betapa susahnya nak beli undi kan. Bayar berapa orang? Satu orang RM30, RM30. Okay, itu hidden cost kan. Tapi lepas tu you dapat. Kau tak? Orang tak nampak Okay. Tapi kalau kita dapat tengok keseluruhan, contoh kalau seorang tu berjaya kan. Kalau kita tengok keseluruhan dia, macam mana dia berjaya, apa dia dah buat, I think should be better lah kan. Sebab kita tengok menyeluruh kan. Ni, kadang-kadang orang tengok atas saja dia tak tahu Okay. Bukan senang kadang-kadang nak capai satu kejayaan 2 Mei, ya. Anisha tanya. Tak tahu apa boleh tanya tu. 2 Mei. Okay. So in general, neoclassical economists does not believe that this cost should be included in the price of good and service. Okay. So memang ada ekonomis sometimes dia tak kira pun Tapi kalau kita tengok dengan orang yang macam orang environmentalism ke ataupun orang ekologis ke, so dia percaya that this one harga ni sepatutnya kena masuk dalam dia punya cost dia. Okay. Dari segi cost maknanya end cost lah, maknanya kita beli tu bila end user beli maknanya kita dah include all the cost lah. So kalau betul dia include saya rasa benda ni akan jadi mahal semua. Okay, akan jadi mahal. Okay, so they contain the include the harmful environmental cost from the market price of good and service have 3 major effects. So it hides this harmful cost from consumer. Okay, hinder the development of more environmental beneficial or green or goods or service.
Okay, and then they promote pollution, resources waste and chemical degradation. Okay, semua ni ada 3 faktor dia lah. Okay, yang menyebabkan harmful environmental cost ni semua. Okay, so ada berita baik lah untuk chapter ni you faham saja sebab saya tak bercadang keluar dalam exam. Faham ni. Okay, yang dah keluar exam tu saya dah beritahu dah 2-3 kali kan. Okay. Then environmentally informed consumer can vote with their wallet. Okay, so sometimes the product eco-labeling and certification program encourage company to develop green product, okay, and service. So kalau kita tengok sekarang ni, banyak company dah sekarang ni dah start macam gunakan dia guna teknologi hijau kan. Okay, teknologi hijau macam contoh bila dia assume that some of the consumer bila dia nampak benda ni macam tidak mencemarkan alam sekitar ke apa ke tu, dia akan start membeli produk tu dah. Okay, banyak contoh, okay, contoh macam kita kata something yang recycle ke something apa ke, sebenarnya dah start, ramai orang dah start beli compare dengan beli benda-benda baru. Itu okay. Okay, kalau kita tengok kan, biasa logo ni biasa nampak kat rumah kan. Okay, sebenarnya logo ni kalau ikutkan, dia ada star ni kan. Star tu adalah bergantung pada berbanyak energi yang digunakan. Okay, berbanyak energi digunakan. And then, biasanya kalau kita beli satu alat tu, kalau dia 5 tu, maknanya dia kira apa ni? Dia kira macam, kalau 5 star ni, dia kira macam paling jimat lah. Okay, dia jimat tenaga ke apa ke. Balik ni, you tengok peti sejuk you ke, TV you ke, dia ada logo ni kan. Mungkin you tak perasan kan apa logo ni sebenarnya. Orang tampak-tampak nak jual je. Tak ada Dia akan cakap berapa banyak yang kita consume. Contoh tengok gambar Okey, contoh macam ni kan. Dia akan beritahu lah penggunaan tenaga purata setahun berapa. Okey. Dan produk menggunakan 45% kurang tenaga daripada produk bertaraf 2 bintang. Okey. Ni daripada Malaysia punya di sana So kalau tengok every alat-alat elektronik kita memang ada benda ni. Tapi kalau saya tengok kat rumah saya paling besar memang peti sejuk Okey, tapi takkan dekat you punya contoh ada mesin basuh pun ada juga sebenarnya, tapi kadang tak nampak sebab kadang duduk belakang. Okey. Tapi kalau ikutkan benda ni dia macam boleh kadang-kadang kita sebagai consumer kita tengok juga okey, let's say kita tengok compare dengan alat 4 bintang dengan 3 bintang, okey. Atau 5 bintang kita mungkin pilih 5 bintang. Okey, sebab dia lagi jimat ke semua So eco-label are also being used to identify fish caught by sustainable method. Okay, this one contoh certified by the Marine Stewardship Council and to certify timber produced and harvested by sustainable method. Okay, so kadang-kadang bila dia harvest something ikan ke ataupun pokok-pokok ke, dia juga letak label di mana orang harvest benda tu. Contoh ikan tu harvest kat kawasan apa and then apa season dia. Okay. Tapi kalau kita tengok dekat Malaysia ni, saya tak nampak pun ikan tu dia ada label tak ada pun. Dia tak ada pun kata ikan ni daripada mana. Okey, sebab saya boleh kata gini mungkin dekat Malaysia ni kita tak ada masalah kekurangan ikan. Okey, tapi kalau dekat Europe negara Europe tu, okey. Dia punya cara tangkap ikan tu sebenarnya dia ada masa dia contoh macam dia ada season dia. Okey, season ni boleh tangkap ikan apa, season ni boleh tangkap ikan apa. Okey, di mana dia tangkap? Itu satu juga. Okay. Sebab kadang-kadang orang akan tengok daripada mana dia dapat ikan tu. So dia akan try tu beli ikan tu lah. Ni contoh macam logo-logo tu lah. Logo-logo yang ada tu lah. So kalau saya tengok dekat Malaysia ni memang kita tak ada lagi benda ni. Dan bila kita apa ni? Kita punya pembalakan pun kita tak ada juga logo ni. Okay. Walaupun kita tahu some of the balak memang daripada dia tanam sendiri kan, dia tanam dan dia harvest sendiri. Bukan dia pergi ambil daripada hutan-hutan Tapi tak ada pun dia label-label ni semua. Okay. Paling senang kalau kita tengok, kalau satu produk tu dia daripada pokok getah sebenarnya boleh buat produk Kayu pokok getah boleh buat produk sebenarnya. Okay. Tapi adakah kita tahu that is from pokok getah? Tak ada juga kan? Tak ada juga Okay. Jadi kita tak tahu pun. Tapi dia sebenarnya dia mindset orang sebenarnya. Mindset kita dah set dah. Okay, pokok jati memang pokok yang terbaik sekali. Okay.
Tapi itulah, tu bila kita kita punya konsep kita fikir macam tu, so how come berapa orang yang tanam pokok jati to harvest dia? Tak ada tak banyak semua ni. Okay. So ni adalah contoh juga leading eco label yang ada juga Okay, contoh tu climate change pun ada. Okay, yang ni biasalah nampak kan? And then resource punya ada, environmental degradation pun ada Okay. So Malaysia pun ada juga tapi tak banyak lah Okay, label-label dia tu. Okay, then kita tengok pollution and waste tax So another way to discourage pollution and resource waste is to use green tax or eco tax to help include many of the harmful environmental and health cost production and consumption in the market price. Okay, so ada juga cadangan kata pollution pencemar ni kena juga dikenakan sebagai cukai tax. Okay, setakat mana kita boleh laksanakan? So far kalau di Malaysia saya tak nampak pun, so far tak ada. And then adakah contoh, okay, kita buang sampah ke ini dikenakan cukai macam ni. Ataupun cukai pintu kita naik. Tak ada Cukai pintu kita lah ikut rumah, ikut tempat. Dia tak ada kata pun based on apa bahan pencemar kita buang. So bagi saya kalau you kata macam tu, bagi saya kat Malaysia ni sebenarnya dia tak adil lah. Sebab contoh rumah saya buang dia very simple punya bahan pencemar. Sebelah tu dia buang more hazardous punya. Tapi kita bayar harga sama juga. Okay. The green tax, also called environmental tax or pollution tax, excise tax on the environmental pollution and or on goods produced and such pollutant. Okay, tak ada pun contoh sekarang ni TV kita adakah dia ada tax for TV? Then adakah kita ada tax ke untuk macam contoh mesin basuh ke ataupun something alat yang boleh mengeluarkan bahan pencemar? Tak ada kita. Okay, so mungkin ada yang beritahu, ada kereta ada tax. Tapi kereta tax tu, adakah di cover bahan pencemar kita buang? Saya rasa tak kan? Adakah di cover? Okay. Dulu saya rasa mungkin ada masuk sebab dulu kalau ikutkan kan, kereta diesel sebenarnya dia ada banyak jenis. Ada diesel yang mahal. Okay. Kereta diesel road tax dia mahal. Okay. Sebab dia kata dia boleh mencemarkan alam sekitar. Tapi sekarang ni, mungkin yang kereta lama dia still apply lagi. Adakah kereta baru sekarang ni apply benda tu? Tak Sebab semua kereta dia ikut dia punya CC and then dia akan bagi harga rate sama tu. Kalau you tanya saya, sepatutnya kereta lama dia punya tax lagi tinggi sebab bila dia dah lama dia akan lagi menyebabkan pencemaran kan. Sepatutnya. Okay? Kereta baru akan tax rendah. Tapi sekarang ni dia tak ada dia hanya ikut CC saja setiap kereta. Okey, lesen lama ke baru dia ikut CC. Kalau bawah 1.6 maknanya dalam RM80 setahun. Murah lah betul Kalau dia ikut tahun ni saya rasa lain kali kalau contoh kereta lama tax RM1,000, harga kereta baru RM1,200. Tak ada orang baru tax lepas tu Okay. Sebab tahu kereta lama ni kadang dia tak mahal kan, dia murah je kan. Maybe dalam RM2,000-3,000 dah dapat dah. Tapi adakah kita sanggup macam contoh bila dia dah kenakan pollution dengan tax semua ni, adakah kita sanggup bayar macam tu RM1,000 untuk 1 tahun? Tak baloi Okay, dia kena fikir juga masalah dari lain-lain. Okay. So tax can be levied and per unit basis or the amount of pollution and hazardous waste produced or the use of fossil fuel. Okay, ni macam contoh kereta lah kan tadi. Nitrogen fertilizer, timber, mineral yang ada, resources. So sebenarnya dia banyak sebenarnya kalau ikutkan tax tu dia banyak dia bagi tax Okay. Contoh macam dia mencemarkan dia pencemaran nitrogen ke macam mana ke, this one from industry, agriculture activities semua ni kan. Okay. Dia boleh je nak taxkan Okay. Ni contoh lah Okay. Sebenarnya dia ada advantage dan juga disadvantage lah. Kalau advantage dia help bring about full cost of pricing. Okay. So encourage business to develop environmental beneficial technologies and good to save money. So bila dia macam they try to develop a technologies untuk reduce the pollution semua tu Okay. Then easily administered by existing tax agency. Then fairly easy to detect cheater. Okay. Dan kalau disadvantage-nya dia berbagi kesan pada low income ni group lah. Contoh macam populasi manusia yang dia low income kan. Contoh penduduk low income semua tu dia akan bagi kesan lah sebab
bila dia akan ditaxkan semua benda ni, dia akan jadi mahal. Okay. Then how to determine optimal level for tax and fees. Contoh macam satu kilang tu, berapa banyak kita nak tax dia orang? Adakah adil untuk semua? Tak juga. Okay. Then government may use money as general revenue instead of improving environmental quality and reducing tax on income, payroll and profit. Okay. Maknanya bila ada tax tu, government dia boleh gunakan duit ni sebenarnya untuk pembangunan lah, untuk semua ni. Okay. Semua ni. Dan selain tu, untuk solvekan semua bahan pencemaran-pencemaran ni, sebenarnya dia ada banyak polisi yang diwujudkan untuk kontrol semua ni. Okay, a number of international environmental organizations help to shape and set global environmental policy. Okay, kita tengok setiap satu polisi dia ada cara tersendirinya untuk apa target dia. Contoh macam kalau WHO, apa target dia? More to kesihatan manusia. Okay, and then FAO lebih pada makanan, semua tu. Okay. UNDP more to environment program lah, lebih program punya. Okay. So ni contoh kalau tengok logo-logo ni memang kita kadang-kadang kita familiar juga. FAO, UNDP, apa, WHO. This is very common punya apa? Like I said, pembuat polisi lah kan. Okay. Sekarang ni yang ni penting kan. Ni famous lah. Because of the COVID tentu. Okay. Then other organization that make influence environmental decision ada World Bank. Okay. Ni kan World Bank juga bagi kesan juga kan. Okay. The Global Environmental Facilities and the World Conservation Union. Okay. No IUCN. Ni satu juga IUCN. Ni lebih kepada protect haiwan-haiwan liar ni lah. Kan, haiwan-haiwan liar, tumbuhan, semua ni. Okay. Okay, kita tengok contoh Contoh kalau kita tengok Basel Convention ni Okay, so international treaty that was designed to reduce the movement of hazardous waste between nations. Okay, and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed country. Okay, kita tahu normally negara maju dia memang hasilkan hazardous waste. Okay, so biasanya macam mana dia nak reducekan dia punya waste tu? Okay, dia akan hantar ke negara membangun. Okay, mungkin tanya kenapa Okay, first what I can say is biasanya kalau negara maju ni dia tak ada ruang dah untuk dia simpan waste tu. Biasanya negara membangun ni kita ada banyak lagi tanah kosong. Okay, contoh macam kita tengok, contoh macam Malaysia. Sebenarnya Malaysia ada banyak ruang lagi kan untuk kita simpan polutan ke simpan waste sebenarnya banyak lagi Kalau compare dengan Singapura, kita ambil negara dua ni je, Singapura dengan Malaysia. So Singapura dia negara maju, bila dia tanah tu dia kosong ataupun dia ataupun company tu dia nak sewa tanah untuk macam nak dispose waste dia mahal. Okay. Tapi kalau dia compare dengan Malaysia, mungkin Malaysia lagi murah lah. Okay. So sebenarnya dia ada satu undang-undang yang kata untuk try to reduce ataupun to prevent dia punya pollutant daripada negara maju ke negara membangun. Okay. How is environmental policy made? Okay. Macam mana kita nak buat satu polisi? So policy making involve many such as law making, program funding, rules writing and enforcement of the rules by the agency. Maknanya kita ada polisi, kita akan ada enforcement. Menguat kuasa kita bila polisi kita akan menguat kuasakan dia lah. So a complex process that is affected at each stage by political process. So biasanya last political process dia akan pergi bentangkan benda tu kan. Okay. So individual can work with each other to become part of political process that are influence how environmental policy are made. Okay, and whether or not they are succeed lah. Okay, so kadang-kadang kita juga boleh memainkan peranan Okay, contoh ni contoh tapi saya tak tahu jadi ke tak jadi Kalau kamu tengok dekat Terengganu ni kan, dekat Miami Beach tu, sepatutnya dekat luar tu dia nak buat pulau buatan tau. Pulau buatan. Okay, dia nak buat satu pulau buatan dekat luar tu. Pulau buatan tu dia akan buat hotel, dia akan buat perumahan, tak saja hotel perumahan, lebih pada urban area lah. Okay, so saya rasa dia ada satu group yang macam bila policy maker ni government dia buat something, dia panggil grup ni datang untuk bincang.
So kalau tak silap saya ada 2-3 grup yang membantah cadangan tu. Contoh yang membantah salah satu adalah saya rasa UMT bantah. Sebab kita bantah dia sebab kita kata bila you buat something macam ni, dia akan menyebabkan hakisan tempat lain. Okay. Then ada juga grup yang lebih kepada macam konservasi punya. Dia pun bantah juga sebab dia kata bila kita buat macam tu, secara tak langsung kawasan yang kita tumbuhan pasir, bila pasir, dia banyak haiwan yang dalam air ke apa tu, dia akan mati. Contoh macam seaweed ke ataupun some of the coral yang ada ke, dia akan mati. Okay. So, that's why macam kita ni sebagai individu, sebenarnya kita boleh menyalurkan kita punya pandangan sebenarnya. Okay. Dan kalau di Malaysia ni, biasanya kalau dia tak dengar, apa kita buat? Letak kat Facebook. Itu ke? Biasanya kalau UMT, kalau orang kat Malaysia ni, orang tak, okay, let's say kita kata something, dia tak buat. Apa kita, macam mana kita nak influence orang tu untuk buat? Boleh tak? Pernah tak? Ha? Boleh tak? Kalau tanya saya kat Malaysia ni sebenarnya, first, biasa kalau overseas, negara luar, dia akan bawa mogok. Contoh, mogok apa? Mogok tak nak bagi jentera, tak nak bagi lori masuk, semua tu. Tapi bila kita buat macam tu, sebenarnya kita boleh tangkap atas mengganggu something kan. Salah. Tapi kalau overseas, dia tak ada masalah. Dia boleh berdiri ramai-ramai, dia tak nak bagi lori tu masuk semua, boleh je. Dia tak salah. Dan biasanya, nak kata 100% jadi, tak jadilah. Tapi biasanya, adalah jadi juga. Okay, maknanya dia stop sekejap, and then dia dengar suara rakyat macam mana. Macam tu. Kalau kat Malaysia ni, saya tak pasti apa cara dia. Adakah kita boleh bawa mogok? Saya tak rasa. Kalau bawa mogok, besok masuk balai polis. Susah. So, macam mana kita boleh jadi? Okay, kita mungkin boleh jadi as a scientist. Maknanya, bila kita provide dengan data yang kita rasa, bukan rasa, memang kita provide data yang betul, and then saya rasa orang yang membuat polisi ni, dia akan tengok. Benda ni dia tak ada masalah, dia akan tengok. Cuma sekarang ni, kalau kita cakap kosong saja, okay, kalau buat ni, ni akan rosak. Buat ni, ni akan rosak. Tapi, apa bukti dia? So, macam mana kita nak cari bukti? Kita buat kajian. Kita buat modeling. Kan? Kita modelkan. Okay, contoh, kalau buat backwater macam ni, apa akan jadi? Kan? Contoh macam, kalau you tengok, kalau you belajar geologi ke, belajar pasal coastal process, biasanya, kalau dia buat 1 kilometer keluar, dia punya breakwater tu, kesan dia akan jadi macam 10 kilometer. 1 to 10. Begitu. Okay. So, macam mana kita nak provide data tu? Okay, kita akan buat simulasi. Kita provide data, dan kita tunjuk pada bila dia invite kita untuk buat pembintangan, kita tunjuk. Okay. Bila kita buat macam ni, apa jadi? Simulasi dia. Okay. And then kita, macam mana kita nak yakinkan orang tu juga? Satu lagi, kita boleh gunakan cara ni. Kita ambil case study. Sebab tu case study penting. Kan? Sebab biasanya kalau you orang ni, student ni, bila kita kata buat case study kan, mengeluh je. Tapi saya case study ni penting kita case study kita tengok. Okay, dulu kawasan mana yang ada buat breakwater, ada bagi kesan. Ada je kan, daripada dunia ni kan. So kalau sekarang ni tengok Terengganu mungkin menjadi satu rujukan pada orang lain lah. Contoh macam kalau contoh Melaka nak buat breakwater. Okay, dia kan ambil Terengganu as a case study sebab dia kata, tengok dulu Terengganu buat breakwater, apa jadi pada pantai? Semua pantai hilang. Okay, tu yang penting saintis mari kita provide data kita dan kita provide macam ni, kita nak convince dia orang macam mana data kita ni memang bagus ke so on. Okay, individual can influence environmental policy. Okay, kita boleh, semua kita boleh okay, tapi of course kita gunakan cara yang betul lah. Okay, history shows that significant change usually come from the bottom up. Okay, bottom up tu daripada individu. Daripada individu, and then dia form satu team untuk pergi defense project ke semua tu So tengok individual matter with the growth of the internet and digital technologies, individual have become more empowered. Betul kan? Sebab sekarang ni kalau kita rasa anything, kita post kat media sosial ke ataupun WhatsApp. Di pasal sekarang WhatsApp kan sangat kan penuh dengan penuh dengan benda yang
kita rasa bermaklumat ataupun kadang penuh dengan benda yang tak bermaklumat. This is now technology's place. Okay, so dulu mungkin you need to present to them, but now we can form a team and then we can create a group to discuss semua ni. Okay, okay, ni contoh user chain or even in 2007 Chinese citizen using mobile phone text messaging organized to oppose construction of a chemical plant. Okay, dalam tahun 2007, okay, Chinese citizen dekat China lah, dia dah gunakan mobile phone secara messaging untuk mengumpulkan orang ramai untuk stopkan satu construction of chemical plant. Okay, which they said they would threaten the safety of 1.5 million people in the port city. Bila kata 1.5 million people, that means in that city ada 1.5 juta and then ada cadangan untuk membina satu chemical plant. So then they try to gather seramai yang boleh daripada 1.5 million ni untuk expose, untuk stopkan dia punya construction. Okay. So by building opposition from the ground up, circulating nearby a million phone text messages. Okay, so they persuade the Chinese government to freeze the construction. Okay, and consider less hazardous alternative. Maknanya bila bagi saya kadang-kadang bila kita dah banyak sangat orang macam contoh expose, biasanya projek tu dia takkan dapat sambutan. So that's why kadang-kadang some projek yang tak mendapatkan sokongan daripada rakyat, dia takkan jadi begitu. Okay. Okay, so ini contoh kan. 2006 Diamond City government introduced USD 1.41 million chemical plant project, the largest industrial project ever in the city history. Okay, so this one nama company dia. They expected to produce 800 ton of paraxylene dan generate revenue of 80 billion yuan. Maknanya bila buat this one, dia buat kilang ni, dia boleh hasilkan dalam 80 billion yuan setahun. Okay, tapi chemical ni dia ada highly polluting, carcinogenic, petrochemical used to make purified telephatic acid, a raw material needed for producing polyester film, packaging, resin or fabric. Okay, chemical ni sangat berbahaya sebab dia banyak fungsi tapi dia berbahaya kalau kita contoh, kalau kita tak uruskan yang betul, dia akan jadi bagi kesan pada kita lah. Ataupun kalau kita tengok bila dia masuk dalam satu aquatic system, secara tak langsung dia akan menyebabkan bioaccumulation, biomagnification jadi. So bila benda itu berlaku, sebenarnya kita susah kita nak buang daripada kita persekitaran. Okay, last manusia juga akan dapat benda itu. Okay. So contoh, ni contoh Okay, so dia kata dekat kawasan ni more than 100 resident yang ada. Okay, then they try to build dekat kawasan kat sana lah. Okay, dekat kawasan sana tu. Okay. So kalau ikut kat sini dia kata about 7 km from the site. Dia mean the bandar-bandar semua tu about 7 km daripada site tu. Okay, so they expected that kalau benda ni jadi, many people will suffer leukemia and more babies will born with congenital defect. Okay, kalau benda ni jadi, dia akan bagi kesan pada manusia untuk senang dapat leukemia lah semua ni. So paraxylene project should be at least 100 km from major urban settlement, but we only 16 km from the project. Okay, so biasanya kalau sepatutnya kalau contoh kilang-kilang semua ni sepatutnya dia perlu jauh daripada rumah daripada urban area sepatutnya. Okay, tapi kadang-kadang benda ni kita susah cakap juga kadang-kadang kawasan tu dia tak cukup dah, memang dah crowded, dia tak cukup tempat. So where can they do? They can do near the housing area. Okay, dan kadang-kadang satu kawasan tu memang kita dulu kita plan to industry area. Okay, tiba-tiba bila dah membangun semua tu, okay, bila membangun kadang-kadang government pula ataupun something orang dia akan start membuat apa pula? Dia akan membuat rumah kedai. Okay, slowly kawasan industri tu dia akan develop jadi small punya city dah. Okay, which bagi saya, kalau ditanya saya, kalau industri area lah, jangan ganggu dia. Okay, why kenapa dulu industri area, bila dah banyak industri, kita buat rumah kedai pula, and then di rumah kedai, of course,
Akan buat rumah pula, semua tu. So last, benda akan jadi bandar. So bila orang kata, oh industri ni dibuat dekat tengah bandar. Sepatutnya tak, kadang-kadang dia buat dulu, baru kita buat bandar tu. Okay. So what you do influencing development policy? So become informed on issue, make your view known at public hearing, okay? Make your view known to elected representative, understand their position and the issue, okay? Contribute money ni kadang-kadang ada company dia macam dia bagi duit tu buat research, ataupun company tu dia bagi duit juga untuk buat research ke, untuk tahu yang memang dia tak mencemarkan alam sekitar, okay? Contoh macam projek yang kami ada, saya dengan Dr. Nadia semua ni, kami ada dapat satu grant daripada Kaneka. Kaneka tu dekat Gebeng, Kuantan. Okay. Kenapa dia bagi duit? Sebab ada sekali tu, dia trace dalam longkang kat luar dia tu, ada banyak ikan mati. Okay. So dia nak tahu, setakat ikan tu sebenarnya datang dari mana? Mati tu adakah sebab bahan kimia dia ataupun memang dia mati oleh bahan kimia lain? So memang mencabar kami buat, sebab bila kami buat, kami cuba cari masalah dia, memang kami tak jumpa sangat. Okay. Dan kami cuba tengok adakah dia daripada dia punya sisa kilang tu yang mematikan ikan. Kami test juga dengan dia punya raw material, raw sewage tu. Kami lalukan satu kolam dan kami letak ikan dalam tu, tak mati juga. So we can conclude that the pollutant from that kilang, they might not come from, they might not affect the ikan yang ada kat sana tu. So maybe it's a non-point source daripada kan lain ke semua dia. So we can say it's not a point source lah, but it's a non-point source. Mungkin daripada kilang lain ataupun benda lain. Okay. Then yang lain-lain ni so on. Okay, form or join non-government organisation. Biasanya NGO ni yang paling banyak bergerak untuk yang boleh memberi kesan kepada policy maker semua ni. So the nature is complex, that predicting and controlling that will happen in the environmental is essentially impossible. Okay, kadang-kadang susah juga. Okay, then our life and society depends on natural capital, and one of the biggest threat to our ways of life is our active role in natural capital degradation. Jadi kalau kita sebenarnya setiap benda kita buat sebenarnya kita pun dah degrade kita punya natural capital. Okay, contoh sungai ke ataupun air kita ke, kita memang dah pollute. Okay, with that understanding we begin to search for solution to difficult environmental problem. Okay, so memang kita dah start macam, sebab tu kalau tengok banyak saintis sekarang ni dia cuba cari jalan macam mana kita nak provide satu solution kepada satu bahan pencemaran. Contoh pencemaran air. Okay, they try to provide gunakan something bacteria ke anything ke to solve the problem sekarang ni. So this requires understanding of the individual matter. Virtually all the environmental progress made during the last few decades occur because individuals band together to insist that what we do better. Okay, so dulu memang kita dulu almost all kita hanya menerima saja projek yang ada. Tapi sekarang ni bila I think with the knowledge yang ada and then with the teknologi ataupun with the media yang ada, so sekarang ni kita dah macam boleh bersuara lah, okay? Bersuara untuk try to defend everything, try to macam stop ataupun stop some activities ke so on. Okay, this means also that the journey begin in your own community. Okay, mari kita start daripada community kita dulu with your own lifestyle. Okay, kadang-kadang kita boleh represent kita punya taman apa kampung kita semua ni, because in the final analysis all sustainability is local. Sebenarnya kita fikir juga bila kita start dengan everything community kat kita ni, okay, sebenarnya kita juga yang akan dapat benefit dia juga sebenarnya. Okay, so this is the meaning of the motto lah. Okay, kita think globally, kita act locally. Betul. Baik, kita kalau boleh bila kita buat sesuatu benda tu, kita tak fikirkan hanya kebaikan pada diri sendiri saja, tapi kita baikkan pada peringkat global ke, peringkat ekosistem ke, okay, and so on. Okay. Okay, saya dah kira habis dah chapter ni. Ada apa nak tanya ke? Ni tak keluar exam jangan risau. Saya nak tanya. Ya. Yeah. Saya nak tanya pasal yang okay, kita ada eco-friendly logo tu kan.
Okay. Tapi saya tanyalah kan, berapa jauh kita boleh percaya benda tu? Sebab ada satu case saya tengok, dia kata dia packagekan dia punya product with paper bottle. But actually, dia coverkan plastic bottle with that paper bottle. So, Okay. so dia macam menimbulkan rasa syak tu lah. Kan? So, lepas tu kadang-kadang I think for business kan, diorang tahu diorang punya target market ni sangat suka untuk membeli barang eco-friendly. So sebenarnya kadang-kadang diorang hanya letak logo tu saja, tetapi sebenarnya diorang tak amalkan benda tu pun. Betul tak Dr. For me lah. Mungkin benda ni betul. Mungkin Kan? benda ni betul. Mungkin betul. Sebab saya pun tak tahu. Sebab saya tak ada company. Kalau saya ada company, saya akan cari kos yang paling murah. Ya. Betul tak? Betul? Kalau Dan kita diorang nak buat, sekarang nak ni, kalau untung. kita buat satu, okay, sekarang ni lah. Okay. Adakah you rasa setiap company yang ada dekat Malaysia atau dekat dunia ni, memang dia environmental friendly? No. Saya rasa tak. Okay. Baru ni, okay, mungkin yang ada adalah dia participate dalam program. Okay, contoh macam kadang-kadang ada company memang dia bagi duit untuk kita buat program. Macam contoh macam ada bagi duit untuk kita semula, ada bagi duit untuk buat something, memang betul ada buat. Tapi adakah semua company yang mengapplykan benda tu? So, bila kita nak, okay, contoh bila macam mana kita nak sustainability kan, sustainability macam kita kena balancekan antara, okay, contoh sosial, ekonomi dengan politik semua kita kena balance semua benda. Kan? Okay? So, bila kita balance tu, maknanya kita akan wujudkan satu persekitaran yang baik lah. Tapi sekarang ni, which one yang kita nak, macam contoh ni, masing-masing dia ada cara dia sendiri. Contoh macam orang ekonomi ni, dia akan fikir juga, I akan guna kos yang lagi rendah untuk buat something benda untuk dijual. Daripada saya gunakan, takkan saya guna kos tinggi untuk buat something kan. Contoh dia buat satu plastik botol. Okay, kalau contoh, okay, kos buat baru mungkin 30 sen. Kos untuk recycle mungkin 60 sen. So, then jual RM1. So, kalau you as a company lah, you akan buat yang mana? You akan buat baru kan? Sebab keuntungan lagi banyak. Okay? Tapi memang ada company yang memang dia ada macam, dia buat macam recycle semua ni. So, what I believe that some company ni memang kalau dia buat contoh macam dia buat macam recycle semua ni, I think that they have the funding from government ke untuk this one. Ada punya, saya rasa. So, kalau ditanya kat Malaysia, apa company yang memang praktis ni ya? Saya nampak macam ada yang teknologi kertas kan? Kalau tak salah saya, kertas. Main dia kata dia recycle balik kertas tu. Surat khabar tu benda tak? Ada. Okay. Tu kata setiap orang kena main peranan. Kalau sekarang benda tak main peranan, apa polisi buat pun tak guna juga. Okay. Kalau setakat saman saja, setakat saman dengan sikit je, tak jadi juga. Contoh lah dia kata kan, speeding for kereta. Okay. Berapa banyak dia saman you kalau you speeding? 300. Betul tak? Okay. So 300 tu adakah dia termasuk kos macam contoh, okay, apa kos yang dia masukkan 300 tu? Adakah kos macam contoh kalau langgar tiang ni, berapa kena bayar? Langgar tiang ni berapa bayar? Ataupun something yang kos yang tersembunyi. Adakah dia masuk benda tu? Tak ada So bagi saya, kalau itu kata saman 300, orang mesti boleh bayar lagi dan dia akan repeat balik apa dia buat. Tapi kalau cuba bayar, kena saman mahal. Apa jadi? Orang takut kan? Dia sama juga dengan sekarang ni kan. Dia kata kalau tak follow SOP, kalau tak pakai mask, dia saman 5,000 So bila tengok sekarang ni semua orang pakai. So imagine kalau kereta tu saman. Boleh tak? We can propose, tapi the tomorrow-nya government akan tukar. Sebab rakyat akan bantah. Ni kuasa rakyat kan? Kita as a individu. Okay? Kerana this is mindset lah kadang-kadang.